Halo semua, selamat datang ke channel saya. Ramai orang suka cakap nak berjaya. Awal tahun siap buat azam yang hebat-hebat. Tapi realitinya, tak buat satu pun perkara yang boleh bantu ke arah kejayaan. Video ini khas untuk orang macam tu, yang rajin bercakap tapi malas bertindak. Bila kita kata nak berjaya, apakah maksudnya? Maksudnya kita ada cita-cita yang besar kan? Dan sebenarnya, tak salah pun ada cita-cita yang tinggi. Tapi masalahnya ialah bila jurang antara cita-cita dan tindakan itu terlalu besar. Jadi, apakah penyelesaiannya? Cara paling mudah ialah dengan merendahkan cita-cita kita. Biarlah cita-cita kita sepadan dengan tahap usaha kita. Kalau macam tu, kita tak rasa macam gagal atau sangat sedih kerana kita hanya dapat yang apa kita usahakan. Tapi jujurnya, tak senang kita merendahkan cita-cita kita. Kita tetap nak lebih dalam hidup. Dan itu bukan perkara buruk. Ia adalah keinginan sihat. Jadi, daripada suruh kepada anda untuk merendahkan impian anda, video ini saya nak bincangkan cara untuk atasi kemalasan dan naikkan tahap tindakan kita. Sebenarnya, kemalasan ada dua jenis. Salah satu ialah kemalasan yang tak buat langsung. Contohnya, asyik tengok Netflix, YouTube, Instagram sambil baring. Tak belajar, tak buat kerja, tak cuba langsung. Dan jenis kemalasan yang kedua adalah sibuk dengan benda yang tak penting. Nampak sibuk, tapi sebenarnya tak produktif. Contohnya, bila nak belajar, tiba-tiba rasa meja sangat kotor dan terus kemas meja. Dan tiba-tiba rajin baca novel atau artikel walaupun jarang baca sebelum ni. Kedua-duanya adalah bentuk kemalasan. Sebab kita elak dari membuat perkara yang betul-betul penting. Dan apabila kita buat benda lain daripada benda yang betul-betul penting, kita masih rasa macam aku sibuk, jadi taklah rasa bersalah sangat. Tapi itu self-deception, menipu diri sendiri. Jadi bagaimana nak atasi kemalasan jenis pertama yang langsung tidak buat apa-apa? Jawapannya adalah gunakan konsep inertia atau momentum. Bayangkan tolak kereta yang tak bergerak. Memang susah. Tapi bila dah mula bergerak, lebih mudah nak tolak walaupun guna tenaga yang sedikit. Sama juga dengan tindakan kita. Yang susah tu ialah bermula. Bila sudah mula, lebih senang untuk teruskan. Jangan terus cuba untuk membuat benda yang besar. Bacakan kepada bahagian kecil. Contohnya, saya nak tulis artikel tapi rasa sangat berat. Jadi saya mulakan dengan niat nak tulis 3 baris sahaja. Dan bila sudah mula, kadang-kadang boleh tulis 10 baris atau 3 muka surat tanpa sedar. Inilah cara untuk mengurangkan inersia dengan mengurangkan berat bebanan. Selain itu, kita tidak boleh berhenti. Bila sudah mula satu rutin, jangan biar ia terputus. Ada seorang jutawan yang bangun setiap hari pukul 4 pagi, tak kira tidur pukul berapa pada hari sebelumnya. Dia kata, lebih baik dia penat satu hari daripada merosakkan rutin bangun awal. Sebab bila sekali terputus, nak mula balik itu sangat susah. Oleh itu, tidak berhenti dan berterusan dengan rutin kita adalah tip kedua bagi konsep inertia. Cara yang kedua untuk mengatasi masalah kemalasan jenis pertama, yaitu yang langsung tak buat apa-apa, ialah dengan potong gangguan. Manusia sebenarnya tak pernah tak buat apa-apa. Bila kita kata kita tak buat apa-apa, kita sebenarnya sedang buat benda lain. Tengok phone, melamun, atau tidur. Jadi, hapuskan semua gangguan. Bila sudah bosan, barulah otak kita akan cari benda yang berguna untuk buat, seperti belajar.
Dan bagaimana untuk jenis kemalasan yang kedua? Cara pertama untuk mengatasi jenis kemalasan yang kedua, yaitu sibuk dengan perkara yang salah, ialah dengan hadkan keutamaan. Masalahnya ialah kita buat perkara yang penting juga, tapi bukan yang paling penting. Kita kena ubah cara kita letak keutamaan. Jadikan semua yang bukan paling penting sebagai perkara yang dilarang buat. Warren Buffett pernah memberi nasihat kepada juruterbang pribadi dia. Dia kata, tulis 25 perkara yang paling penting dalam kehidupan Anda. Selepas itu, pilih 5 yang paling utama. Yang lain 20 tuh jangan buat langsung. Bukan buat nanti, tapi jangan buat langsung. Letak dalam senarai dilarang buat. Ini sangat berbeza dengan kurang penting. Bila kita ubah nama menjadi perkara yang dilarang, ia beri impak psikologi yang lebih kuat. Dan cara yang kedua untuk mengatasi jenis kemalasan yang kedua adalah dengan bayangkan kematian kita. Kadang-kadang kita tahu apa yang penting, tapi susah nak fokus. Dan bila keinginan kita sudah lemah, coba bayangkan, kalau saya mati hari ini, adakah saya akan buat perkara ini? Atau kalau saya umur 90 tahun dan tengok balik hari ini, adakah saya akan bangga dengan apa yang saya buat pada hari ini? Dalam buku The World is Pain, but You Are Stronger Than Pain, penulis kata, kesedaran tentang kematian boleh bagi kita kuasa dan kejelasan dalam hidup. Bayangkan versi diri kita yang berumur 95 tahun. Apa nasihat yang dia akan beri kepada diri kita sekarang? Tumpukan fokus kepada perkara yang betul-betul penting dan jangan membazir masa, kan? Oleh itu, untuk kesimpulan, ada 2 jenis kemalasan. Yang pertama adalah kemalasan tak buat apa-apa. Dan untuk mengatasinya adalah dengan inertia. Mula kecil, jangan berhenti, dan potong gangguan. Untuk kemalasan jenis kedua, cara mengatasinya adalah dengan menghadkan keutamaan dan bayangkan kematian. Kalau kita benar-benar jujur dengan diri sendiri dan ikut strategi ini, kita boleh keluar daripada perangkap kemalasan dan mula bergerak ke arah kejayaan sebenar. Itu sahaja untuk video saya pada hari ini, dan terima kasih kerana menonton video saya.